Saya mengajak semua memahami soal peralihan tenaga ini bukan daripada perspektif alam sekitar semata-mata. Dia daripada perspektif ekonomi, dia daripada perspektif keselamatan negara, dia daripada perspektif kewangan. Disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Pertama, selagi kita membenarkan kapasiti penjanaan elektrik di negara kita ini kekal macam sekarang, maksudnya arang batu dengan gas dan lebih banyak gas, sebenarnya kita ialah rugi, negara rugi. Kerana kalau gas itu tidak digunakan untuk penjanaan elektrik pada harga subsidi yang ada sekarang ini, gas itu boleh digunakan sama ada dieksport sebagai LNG ataupun digunakan untuk industri hiliran seperti petrokimia. Kita boleh dapat wang yang jauh lagi besar daripada yang cara kita guna sekarang. Terus itu yang pertama. Jadi dalam keadaan gas adalah sumber terhad yang akan habis, dia sangatlah merugikan apabila kita hanya gunakannya untuk dibakar untuk penjanaan elektrik. Itu yang pertama. Jadi memperkasakan industri minyak dan gas, maksudnya menambah nilai kepada setiap molekul gas itu untuk mendapatkan manfaat yang paling baik kepada negara. Dan manfaat yang paling baik ialah menjual gas-gas ini ke pasaran dunia dan bukannya dibakar untuk penjanaan elektrik, kerana ada cara lain yang lebih baik. Perkara yang kedua ialah bekalan gas di negara kita ini bergantung juga kepada unjuran, tidak kekal selama-lamanya. Ada unjuran yang mengatakan seawal 2035, maksudnya dalam masa 10 tahun, 11 tahun daripada sekarang, kita akan kekurangan gas, dan kalau kita tidak secara cepat beralih kepada tenaga boleh baru, kita akan terperangkap seperti yang berlaku di negara-negara lain macam Europe dan yang lain. Dia tak cukup gas, dia kena import gas. Import gas, satu kargo gas 100 juta ringgit. Bayangkan kalau kita tidak bertukar daripada sekarang, kalau 10-15 tahun daripada sekarang, tiba-tiba kita kekurangan gas kerana penjanaan tenaga kita ni majoritinya gas, kita kena mula import gas. Kalau sekarang pun kita bising tentang kedudukan mata wang ringgit kita, bayangkan bila kita kena bayar berbilion-bilion tiap-tiap bulan untuk elektrik kita untuk bawa masuk gas. Jadi dia juga soal keterjaminan dan keselamatan negara di masa akan datang, di samping daripada soal kewangan negara, because we have to manage our balance of payments in the future. Yang berbeza begini, kami di Kementerian Ekonomi boleh ada pilihan. Kita kata tak apalah kot, bukan masalah aku, 15 tahun lagi, not my problem, aku dah tak ada dah. Tapi untuk kita memastikan bahawa peralihan ini boleh berlaku dengan baik, dia bukan boleh buat dalam masa 1 tahun. Untuk kita tukar kepada solar, untuk kita tukar kepada biomass dan sebagainya, kita perlu buat ni pada jangka masa 20-30 tahun daripada sekarang ni. Jadi sebab itu kami push dengan cepat daripada sekarang. Sebab itu kita kritik pentadbiran-pentadbiran yang lalu. Dia duduk, dia tengok saja. Sedangkan you know this is coming. Cuma it's coming 10-15 tahun lagi lah, kan? Jadi sebab itu kita kena percepatkan. Itu yang menyebabkan kerajaan menukar semua dan mempercepatkan semua. Contohnya kita naikkan sasaran kapasiti penjanaan tenaga boleh baru kita sekali ganda, daripada 45% menjelang 2050 kepada 70%, kan? Sebab itu juga, untuk menjawab yang YB Elizabeth tanya tadi, sebab itu juga bila kita tengok kepada keadaan sekarang, dasar sebelum ini ialah tak apalah, kita Malaysia pandai-pandai sendiri, nanti jadilah. Dia tak jadi macam itu.
dalam keadaan seluruh dunia sekarang sedang berlumba-lumba untuk menjana tenaga boleh baru dan membawa teknologi, Malaysia kata kita orang nak buat sendiri, kita nak tutup negara. Bayangkan kalau masa kita mula-mula korek minyak dulu, kita kata saya tak nak orang datang untuk korek minyak sebab saya nak simpan minyak untuk saya. Kiamatlah minyak tu tak keluar. Kita kena buka kepada dunia, baru orang yang ada kepakaran masuk dan dia korek teroka minyak. Memanglah ada minyak tu yang dijual di luar negara, tapi limpahan itu bukan saja dari segi wang, tapi yang paling penting dari segi kepakaran dan pelaburan itu masuk. Sebab itulah kita berada di depan dalam industri minyak dan gas, sebab zaman 70-an itu kita membuat keputusan sebegitu. Pentadbiran sebelum ini dia tak buat begitu, dia tutup semua. Dia kata tak apalah, kita tunggulah. Tunggu tak menjadilah. Jadi sebab itu kita buka, dan permintaan utama sekarang ini ialah di Singapura. Kita akan tentukan melalui kuota, tapi bila ada permintaan daripada Singapura dan kita boleh ekspor ke Singapura, maka pelaburan itu akan mula datang di Malaysia. Dan bila pelaburan itu datang, kapasiti itu akan ada, sebahagian juallah kat Singapura. Tapi kapasiti yang ada itulah yang akan membantu negara menangani dari segi imbangan pergantungan kepada penjanaan elektrik gas yang kita rasa akan mula bermasalah dalam 10-15 tahun akan datang. Jadi itu masalah saya dengan Tok Mi di Kementerian Ekonomi. Sebab perancangan kita ialah ambil masa untuk 30 tahun akan datang. Dia bukan sesuatu yang macam umum BRIM masuk duit dalam poket. It doesn't work like that. We have to take a standpoint here, tengok senario 30 tahun, apa keputusan yang terbaik, dan memang agak sukar untuk difahami kecuali oleh orang-orang yang betul-betul fokus dalam isu itu. Tapi kita dah melalui proses itu. Dan macam contohnya saya balik daripada Qatar kan, yang saya ingat yang kebanyakan daripada rakyat kita tak tahu, pelaburan terbesar di dunia sekarang ini bukan lagi dalam teknologi digital, komputer semua ni. Pelaburan terbesar 1.1 trilion untuk 2 tahun yang lepas sebenarnya ialah dalam sektor peralihan tenaga. The money is into green and energy transition. Jadi if you are not in energy transition, you don't get the money lah. Investment will not go there. Sama macam kita dulu, kita terlepas kapal, orang tengah invest dalam digital semua, kita masih you miss the boat, orang dah pergi tempat lain. Sebab itu sekarang ini pentadbiran kerajaan sekarang pacak awal-awal umum satu dunia bahawa kita akan menjadi negara nombor 1 di rantau Asia Tenggara dalam bidang peralihan tenaga, supaya orang tahu dalam tempoh 30 tahun akan datang kita perlukan 150 bilion dolar pelaburan, baru orang akan mula berminat. Sebab orang tahu, okey, Malaysia akan menjadi pemimpin serantau, Malaysia akan melabur 150 bilion dolar. Saya pun I want to be a part of that, because that is where the growth is kan. Jadi sebab itu saya dari segi soal peralihan tenaga ni, dia bukan semata-mata environmental, is a very strategic economic and sovereignty issue. Dan kita dah melihat apa yang berlaku di negara-negara lain bila ada peperangan di antara Ukraine dengan Russia. Tenaga elektrik di negara-negara lain yang tidak merancang dari segi peralihan tenaga mereka dengan baik, bil elektrik naik sampai 3-4 kali ganda dalam masa beberapa bulan. So itu perancangan kita, dan peralihan tenaga boleh baru ini adalah daripada perspektif itu kan.